Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua penonton yang sedang menonton kami live dari Facebook page Hijrah Selangor dan kami juga bersiaran secara langsung dari YouTube channel Hijrah Selangor. So apa khabar para penonton yang saya kasih sekalian, didoakan agar semua para penonton yang menonton kami pada hari ini agar semua sihat, berada dalam keadaan sihat walafiat, dan kepada mungkin yang kurang sihat, kami doakan agar anda sentiasa diberi afiah dan kesembuhan dengan segera. Subhanallah, terima kasih saya ucapkan kepada semua kerana sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini dalam program slot Pocket Talk Hijrah Selangor siri bersama pemimpin. Okey, seperti biasa anda akan bersama dengan saya Fatin Munira ataupun lebih dikenali sebagai FM, bersama dengan tetamu jemputan yang saya bawakan khas daripada Gombak dan Kota Damansara. So baik, seperti dalam episod-episod sebelum ni, saya akan perkenalkan dulu tetamu jemputan yang pertama, iaitu Puan Fatin Syafiqah binti Abdul Manaf, pengurus cawangan Gombak. Apa khabar Puan Fika? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Sihat. Alhamdulillah sihat. Nama kita sama ya? Tapi Fatin bersama Fatin hari ini. Fatin bersama Fatin. Okey. Kedua, kita akan jemput tetamu kita iaitu YB Tuan Syatiri bin Mansur, Adun Kota Damansara. Apa khabar YB? Sihat? Alhamdulillah. Baik. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih YB sudi meluangkan masa bersama Hijrah hari ini. Ya. Okey, sebelum kita masuk kepada topik kita pada hari ini, saya nak bertanya dululah. Saya terus masuk. Okey, Boleh. sebab topik kita hari ini adalah tanaman dan ternakan di bandar. So di bandar tu bandar Kota Damansara lah. So sebelum tu saya nak bertanya dulu kepada Puan Fika. Boleh macam Puan Fika terangkan tak, sebab ada di kalangan penonton kita ni tak mengenali sangat Hijrah Selangor. Mungkin ada yang belum mengenali dan tidak tahu kita sebenarnya dibahagikan, cawangan-cawangan kita dibahagikan kepada 3 zon. Dan mungkin Puan Fika boleh terangkan secara detail sebab hari ini tetamu kita daripada Kota Damansara. Kota Damansara di zon 3. So mungkin Puan Fika boleh terangkan sedikit peranan operasi di zon 3 dan usahawan-usahawan di bawah zon 3 sendiri. Silakan. Okey, terima kasih kepada cik moderator kita yang comelote ni FM kita. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera lah saya ucapkan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana kita pada hari ini diberi kesempatan untuk bersua dalam sesi Live Pocket Talk Hijrah siri bersama pemimpin. Okay, terima kasih diucapkan kepada unit promosi yang menganjurkan sesi ini, dan penghargaan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih diucapkan kepada yang berhormat YB Tuan Syatiri bin Mansur, Adun Kota Damansara yang sudilah bersama-sama kita pada hari ini. Okey, berbalik kepada soalan kita punya cik moderator kita tadi berkenaan apa itu Hijrah Selangor lah Okey, jadi untuk pengetahuan semua sidang penonton Hijrah Selangor pada masa ini beroperasi di bawah 3 zon. Kita ada 3, zon 1, zon 2 dan zon 3, dan kita mempunyai 20 cawangan di seluruh negeri Selangor tu. Jadi untuk Gombak, untuk Kota Damansara, Subang ni kita termasuk dalam zon 3. Jadi YB adalah termasuk dalam zon kita lah, zon 3. Dan untuk makluman, zon 3 ni kita terdiri pula daripada 6 cawangan. Dan cawangan ini kita mengikut parlimen-parlimen yang terdahulu. Sebagai contoh, yang pertama kita terdiri daripada cawangan Hulu Selangor mewakili Parlimen Hulu Selangor. Kemudian kita ada cawangan Selayang mewakili Parlimen Selayang. Seterusnya cawangan Gombak, kita mewakili Parlimen Gombak, dan kita ada cawangan Ampang mewakili Parlimen Ampang dan Pandan. Kemudian kita ada Petaling Jaya Utara mewakili Parlimen Sungai Buloh, dan seterusnya kita ada cawangan Subang. Cawangan Subang ni adalah mewakili untuk Parlimen Damansara lah. Dan secara keseluruhannya kita mewakili 18 don. 18 don untuk dijaga daripada 6 cawangan ni tadi.
Okey, jadi dari segi operasi ya YB dan penonton sekalian, dari segi operasi zon 3 ni kita mempunyai 41 orang kaki tangan. 41 orang kaki tangan dan kita ni dikira kaki tangan yang paling sikit lah nak dibandingkan dengan zon 1 dan zon 2. Kita sikit. Jadinya kita ada 41 orang kaki tangan diketuai oleh pengurus zon kita, Puan Fakri Wahida, dan kemudian kita diwakili setiap cawangan yang saya explain sebentar tadi tu, kita mempunyai seorang pengurus cawangan dan juga seorang penolong pengurus cawangan untuk ke-6 cawangan yang saya bagi tahu tadi, dan seterusnya untuk cawangan-cawangan tu kita ada 20 orang kaki tangan untuk bekerja di lapangan, sama ada yang bertanggungjawab untuk urusan pemprosesan borang pinjaman maupun membuat kutipan bayar balik untuk pihak Hijrah Selangor tu tadi. Jadi untuk makluman YB dan juga penonton, buat masa ini di zon 3 kita mempunyai seramai 10,684 orang peserta. 10,684 orang peserta dan majoritinya peserta kita di zon 3 ni terdiri daripada golongan wanita. Biasalah kan, golongan wanita kata dia giat sikit berniaga. 65% daripada peminjam kita di zon 3 ni terdiri daripada golongan wanita dan selebihnya iaitu 35% barulah golongan kaum lelaki lah kita panggil. Macam tu. Jadi sehingga hari ni selain daripada pembiayaan yang kita dah keluarkan tu jumlah pembiayaan secara keseluruhan tu kita ada 170,029 orang peminjam dengan RM pengeluaran yang kita telah pun keluarkan sebanyak 141,346,000. 141,346,000 di mana pembiayaan yang kita keluarkan ni bermula daripada RM1,000 sehingga RM100,000 dan kelulusan pinjaman ni sebenarnya kita bergantung kepada keperluan projek usahawan-usahawan kita selain daripada kita menilai diorang punya kemampuan bayar balik. Jadi saya rasa YB mesti nak tahu untuk Kota Damansara ni Kota Damansara berapa peserta ataupun YB memang saya rasa YB sedia maklum sebab YB agak cakna sikit dengan hijrah ni saya rasa kita dekat sikit jadi tapi sekadar makluman lah untuk mungkin sidang penonton pada hari ini. Untuk Kota Damansara kita mempunyai peserta aktif sebanyak 1,805 orang dan pengeluaran yang kita dah bantu kepada usahawan-usahawan di sekitar dan Kota Damansara ni adalah sebanyak RM18,899 yang kita dah bantu usahawan-usahawan di sekitar kawasan YB tu tadi. Okey. Okey, baik. Banyak juga tu di kawasan Kota Damansara. So mungkin betul. Macam seperti tadi sebenarnya saya di Facebook dan di WhatsApp sendiri saya kerap mendapat soalan ataupun Fika. Macam mereka dia tanya kalau kita dah lama menetap di Selangor tapi alamat masih di alamat negeri-negeri lain. So boleh tak diorang ni mohon pinjaman sebenarnya? Okey, untuk kalau kes-kes yang macam ni kita sebenarnya Hijrah Selangor ni kelebihannya untuk rakyat negeri Selangor. Okey, jadinya sekiranya diorang kata dah menetap lama di Selangor, jadi tak salah kalau diorang tukar alamat menetap di Selangor dan seterusnya mereka kena mengundi dalam negeri Selangor. Sebab itulah kelebihan jadi pengundi dan rakyat negeri Selangor. Diorang buat macam tu, diorang layak untuk menjadi peserta dalam Hijrah Selangor tu tadi dan menerima manfaat-manfaat yang diberikan oleh kerajaan negeri tu tadi. Baik. Kalau macam tu sebenarnya senang nak dapat manfaat di negeri Selangor ni. Tukar alamat je. So sebenarnya kita saya kadang-kadang bila orang tanya tu kita macam okay, bila dia duduk lama, so macam saya rasa kalau di JPN sendiri mereka akan menyuruh kita tukar selepas 6 bulan di kediaman tu kita dah memang kena tukar. So macam saya rasa macam usahawan ni perlu menukar alamat dan kita boleh dapat sebenarnya manfaat yang banyak yang ada di Selangor sendiri. So baik, terima kasih Puan Fika atas data-data dan yang diberikan sebentar tadi untuk makluman penonton dan YB Syatiri sendiri. So sebenarnya apa yang kita nak bincangkan hari ini sebenarnya Hijrah Selangor dah
ada mengadakan town hall, sesi town hall bersama pemimpin-pemimpin tempatan pada September yang lepas. Jadi tujuan town hall ni diadakan adalah untuk mengenal pasti peranan Hijrah Selangor dalam memberi impak kepada ekonomi usahawan itu sendiri. So dalam memantapkan operasi Hijrah Selangor ni, kita Hijrah Selangor bekerjasama dengan ahli parlimen dan DUN kawasan dalam membangunkan ekonomi dan menguatkan kewangan usahawan ni. So antara cetusan idea yang diterima daripada ADUN Kota Damansara sendiri ialah ingin membangunkan ternakan dan tanaman di bandar. So saya bagi soalan kepada YB lah, macam mana YB boleh terangkan macam mana YB nak adakan ternakan dan tanaman di dalam bandar. So sebab yelah Kota Damansara ni kita tahu memang semua dikelilingi bangunan. So kita tak nampak pun ada macam kawasan nak diternak ataupun menanam sayur di kawasan bandar. So boleh YB terangkan sedikit projek proposal daripada YB sendiri. Okey, terima kasih banyak kerana kedua-dua Fatin lah ni, dua senang sebut. Fatin kerana menjemput saya program pada pagi ini, pada hari ini, dan ringkasnya Kota Damansara ni memang bandaraya. Betul. 50% MBPJ, 50% MBSA. Itu terikat dengan kerajaan tempatan. Betul. Jadi bila kita duduk di bawah Majlis Bandaraya ni, dia banyak syarat-syarat dia. Nak buat tanam lah, nak ternak lah, dia ada terikat dengan KPKT punya akta lah kan. Tapi saya nak beritahu satu cerita. Jiran saya baru ni datang rumah saya, jiran saya. Datang rumah saya, dia kata, YB, susah hati. Dia, kenapa? Saya punya ayam, kenapa? Kena dah makan dengan beruang katanya. Bukan beruang, apa nama? Musang. Oh, maknanya ada kawasan hutan di situ. Musang makan dia punya ayam. Saya dapati belakang rumah dia ada tanam, dia ada bukan sekat tanam, dia ada tanam tanam ni bela ayam. Musang pun ada, biawak yang makan ayam dia pun. Nampak. Jadi nama bandaraya tapi suasana hutan. Jadi masih ada hutan lagi lah dia sebenarnya bukanlah hutan, katakan hutan yang ni. Kita ada dipanggil tanah-tanah terbiar, kawasan lapang terbiar tu. Banyak terbiar. Betul. Jadi untuk menggalakkan penduduk-penduduk tu memang dah keadaan sekarang lah. Ada kerja. Saya sendiri pun belakang rumah saya tanam sayuran. Saya tanam pokok buah-buahan sayuran di belakang rumah saya. Kata orang kawasan Sekakang Kera pun saya usahakan tanaman saya sendiri. Dan jiran saya sebelah tu pun di jiran tempat tinggal saya dalam bandaraya ni. Kami dia bandaraya. Tanam bela ikan talapia. Lepas tu ikan talapia, lepas tu dibungkus, dipack, diramkan dan dijual. Berbahan tu dari individu. Kemudian kita ada juga komuniti petani, komuniti dipanggil kebun komuniti. Ada beberapa di bandaraya, kawasan bandaraya. Yelah, orang lihat bandar ni agak susah untuk menjalankan aktiviti pertanian, ternakan, tanaman kan YB. So macam yelah bila YB sebut macam tu, maknanya memang wujud petani-petani ni di bandar sebenarnya. Adakah mereka ni, diorang ni petani ni dia secara full time ataupun diorang part time saja macam yelah, macam kita di bandar mostly orang-orangnya bekerja. So macam mana YB? Dia ada dua kategori. Satu individu, belakang rumah macam saya buat ni, individu. Masa-masa lapang bila nak buat, boleh buat, janji dia usahakan lah. Yang lagi satu secara berkelompok. Kita pun ada dipanggil macam contohnya Persatuan Kebun Komuniti. Daftar sebagai Persatuan Kebun Komuniti. Kawasan perumahan 500-600 unit diwujudkan satu persatuan penduduk. Macam persatuan penduduk, tapi kita ni ditubuhkan di bawah Persatuan Kebun Komuniti. Taman contohnya, Taman Sumang Murni. Itu satu ni. Dia ada Persatuan Penduduk Taman Sumang Murni. Dia ada Persatuan Kebun Komuniti Sumang Murni pun ada. So dua bentuk yang berbeza, fungsi yang berbeza.
Yang ini penduduk fokus dia ada tanah lapang yang agak mungkin setengah ekar, 1 ekar, mereka sama-sama kerja ada lot-lot masing-masing. Lot lebih kurang 10 kaki kali 10 kaki, 10 kaki, 10 kaki, dan mereka menanam. Hasilnya pun dah ada. Saya pun dah dapat, baru ni saya dapat jagung lah, bayam lah, kacang benih, kacang panjang. Baru ni saya pergi rasmikan mereka punya mesyuarat agung mereka. Tak mustahil boleh. Tak mustahil boleh. Kalau ada masalah jumpa saya, insyaAllah saya cuba bantu. No problem. Okay, sebenarnya semalam saya ada terbaca di media Selangor punya paper. Ada yang amat berhormat Menteri Besar ada menyatakan yang mereka melepaskan macam dia kata bahawa kerajaan negeri menerusi mesyuarat kerajaan negeri, dia meluluskan garis panduan lesen pendudukan sementara di atas tanah rizab kerajaan negeri. So maknanya adakah YB boleh menggunakan membuat projek ni di atas tanah rizab ataupun macam mana pendapat YB dengan kenyataan yang berhormat Menteri Besar semalam? Sebelum nak beritahu lah, sebelum kenyataan tu dikeluarkan pun, saya cerita tadi contoh tadilah kebun komuniti, kebun persatuan kebun komuniti Taman Subang Murni. Tanah tu memang tanah tol, tanah Syabas ke tanah TNB. Memang dah digunakan, dah dapat kelulusan lah. Adalah sikit-sikit isu, contohnya kebun komuniti ni nak minta sambungkan pipe air, kena minta Syabas. Kemudian minta sumber elektrik nak masukkan TNB, masuk ke situ untuk ada pump tu untuk kolam takungan ikan contohnya. Tu dah kena minta kebenaran. Dah buat dah pun, ikan punya dah ada pun. Jadi sikit-sikit benda-benda yang macam elektrik, air, semua tu saya sebut dalam dewan, saya sebut. Minta mohon sangat kerajaan negeri mudahkan urusan kelulusan untuk masukkan sumber elektrik, sumber air dan sebagainya. InsyaAllah. Ini satu contoh kebun komuniti dalam bandaraya. Dalam bandaraya, tanah tol dibangunkan, hasilnya pun dah ada bulan lepas. Orang bagi saya macam saja tanaman tu saya pun tak nampak. Tak pernah nampak. Tanaman pelik tapi sayuran yang canggih. Yang saya tak tahu nama lah pun boleh. Tak pernah tengok postan. Adakah dia orang buat jualan daripada hasil dia orang tu? Ini next step. Ini kerajaan negeri dah kata dia akan cuba pasarkan benda ni. InsyaAllah dalam masa terdekat saya akan berbincang dengan dia orang. You tanahlah banyak mana yang boleh. Bukan semua murni saja. Taman Subang Baru pun ada juga ladang. Mereka telah tanam jagung, tanam terung, tanam sayur-sayuran, kangkung dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dewan ni guna sama-sama dewan. Saya rasa lepas ni besarkan, luaskan supaya kita dapat agihkan, kita gunakan sistem pasaran oleh kerajaan negeri. Kerajaan negeri memang suka membantu petani-petani bandar ni. Apa masalah? Jadi kita akan teruskan. Saya sebagai wakil rakyat sini, insyaAllah, saya ada talian hotline 24 jam, 24/7. Call saja kami, insyaAllah kami akan bantu. Tapi kau tak boleh lah WhatsApp. Lepas ni jangan lupa Fatin, ingatkan saya akan bagi nombor talian hayat, bukan talian hayat, talian hotline. Talian hotline Kota Damansara 24/7. Apa-apa je, tani, peladang, apa-apa lah nak tanam, insyaAllah bantu. Macam mana YB boleh kaitkan dengan macam isu-isu semasa sekarang? Yelah macam sekarang harga kenaikan ayam, kenaikan sayur dan dengan proposal yang YB nak bawakan ni di kawasan bandar. Ya. Saya nampak banyak yang tanam sayur. Sayuran, tanaman kontan, cili, tomato. Ada. Saya pun tanam cili juga. Cili ada. Lepas tu bayam bayam Brazil. Apa ni dipanggil dipanggil ginseng Jawa. Ginseng Jawa. Tak pernah dengar sih. Ginseng Jawa bagus, sedap. Nanti YB kena bagi saya satu. Saya masak sendiri. Masak apa YB? Ginseng buat air buat lah. Sayur senang je. Berkhasiat, berzat, mudah. Jadi masalah harga barang sangat naik dahsyat teruk kan? Betul. Tak? Cuma satu je sebab banyak tanam sayuran. Ikan ada,
Ikan tu nampak ikan tilapia yang biasa ditanam, ada yang di apa ni dibela, ada setengah-setengah individu komuniti macam tadilah. Cuma ayam ni ada juga tapi nak kena secara meluas lah, saya tak tahu sebab kita itulah kadang-kadang ni terikat dengan akta kerajaan tempatan ni. Kita tengok kadang-kadang nak kawal sana kawal sini. So tapi tak apa, inilah kerja wakil rakyat. Mudahkan rakyat. Kan, kerja wakil rakyat, mudahkan rakyat. Memanglah kita buat, kita gubal undang-undang sini. Lepas tu kadang PKP, virus sana, virus sini, siapa yang nak bantu? Jadi kita lah kerja, kita wakil rakyat, mudahkan rakyat buat kerja. Nak bertanam ke, nak berternak ke apa semua. Kami di Kota Damansara, saya ni senang sebab saya tinggal kat sini. Daripada ujung sana ke ujung sini, tak sampai 10 minit, 15 minit. Saya boleh terus pergi. Dia orang pun tahu rumah saya. Susah-susah tutup pintu rumah saya. Wabi macam mana saya punya ni insyaAllah. Boleh datang rumah saya. Tak payah appointment pun tak apa. No problem. Alhamdulillah. Jadi senang kerja, nak kena mudahkan rakyat macam mana pun. Yelah, betul-betul. Rakyat ni kadang-kadang dia tak tahu birokratik ni, undang sana undang sini, nak buat je nak buat. Jadi kita mudahkan insyaAllah. Terima kasih YB Syaitiri sebab banyak memudahkan urusan rakyat. So saya nak berbalik kepada Puan Fika lah. Macam mana Hijrah Selangor memandang projek daripada YB Syaitiri ni dengan skim pembiayaan yang disediakan oleh Hijrah Selangor? Okey, kalau kita dengar cadangan YB ni memang kita support, dan cadangan ni adalah satu cadangan yang sangat bagus, yang sangat bernas untuk kita sama-sama membantu penduduk dalam negeri Selangor tu, lebih lagi penduduk dalam kawasan bandar tu untuk menjaga pendapatan lagi kan. Jadi macam kami di Hijrah Selangor ni, saya rasa kita percaya dengan bantuan-bantuan modal tambahan yang kita dapat berikan melalui pinjaman Hijrah Selangor ni. Kita percaya kita dapat laksanakan segala perancangan ataupun idea-idea YB ni untuk memastikan penduduk-penduduk di sekitar kawasan YB ni dapat menjaga pendapatan yang lain selain daripada pendapatan tetap mereka tu tadi. Jadi macam yang YB pun sedia maklum berkaitan dengan kita punya sesi town hall sebelum ni, di mana setiap parlimen dan DUN tu memang akan menerima peruntukan yang khas daripada Hijrah Selangor sebanyak RM300,000 untuk melaksanakan satu-satu projek ataupun projek-projek yang dapat memberi impak besar kepada komuniti setempat tu. Jadi saya percaya dengan adanya kerjasama lah, kita panggil kerjasama antara pejabat DUN melalui perbincangan kita melalui town hall tu tadi, kita percaya kita dapat membantu usahawan kita. Dan untuk maklumat YB juga kita di dalam Hijrah Selangor ni kita ada beberapa skim, dan skim-skim ni saya rasa dapat membantu usahawan-usahawan di luar sana, sama ada usahawan yang baru nak ceburkan diri ke dalam bidang perniagaan ataupun dah memang sedia ada perniagaan tu telah wujud dan telah pun dilaksanakan. Sebagai contoh, skim buat masa ni kita ada 8 jenis skim YB. Banyak. Yang pertama sekalinya kita panggil skim iBusiness. Skim iBusiness ni dia bermula daripada, kalau dulu dia bermula pada RM1,000 sehingga RM50,000. Jadi kemudian kita ada satu lagi skim iaitu skim Zero to Hero. Kalau skim Zero to Hero ni orang yang tak berniaga pun kita beri ajar dia macam mana cara berniaga, kita guide dia cara berniaga dan kita berikan kelengkapan barang daripada dia ni adalah zero kepada hero menjadi usahawan dalam Hijrah Selangor. Jadi kita ada juga selain daripada tu sempena pandemik, masa kita bermula pandemik COVID tahun 2020 tu, yang amat berhormat Menteri Besar telah cipta lagi satu lagi skim iaitu skim Nadi. Skim Nadi ni di mana kita membuat kita fokuskan kepada usahawan-usahawan kecil, suri-suri rumah yang terdiri pada golongan wanita. Kita bentuk satu kumpulan dan mereka ni tak perlu SSN dan sebagainya. Prosedur untuk mereka masuk ke dalam hijrah ni sangat mudah. Kita tak perlu ke SSN. Kalau sebelum ni kalau kita tahu dalam skim-skim yang lain perlu ada SSN dan sebagainya. Tetapi untuk skim Nadi, skim Zero to Hero ni, sebab kita percaya orang ni adalah individu yang baru ingin bermula perniagaan. Jadi kita mudahkan urusan mereka. Selain daripada itu juga kita ada skim Go Digital untuk memasarkan produk kita secara digital, dan kita ada juga skim-skim yang baru sempena tahun 2020 ni kita memperkenalkan skim-skim yang lebih hebat tu Abi. Yang pertama sekali skim iLestari. Skim iLestari ni pinjaman bermula daripada RM51,000 sehingga ke RM100,000.
besar pinjaman ni kita berikan kepada usahawan-usahawan negeri Selangor, dapat untuk memastikan mereka dapat gunakan wang itu untuk rolling perniagaan mereka tu tadi. Dan seterusnya kita ada skim bermusim, di mana skim bermusim ni kita beri pada musim-musim tertentu. Sebagai contoh mungkin musim perayaan nanti kan, musim perayaan mungkin ada orang nak masuk expo dan sebagainya, dan mereka perlukan modal lebih, kita boleh bantu daripada situ. Dan yang paling menarik, yang ini adalah skim yang paling kena dengan projek yang YB nak ketengahkan, iaitu skim iAgro. Kita panggil skim dia skim iAgro, dan skim iAgro ni saya percaya YB boleh guna pakai untuk dimanfaatkan di kawasan YB, kerana YB fokus kepada tadi tu urusan pertanian kan, projek-projek pertanian, peternakan, akupunktur dan sebagainya tu tadi. Dia macam tu Fatin. Alhamdulillah. Terima kasih atas penerangan tadi. Baik YB. So sebenarnya YB di bawah kita punya skim, ada skim baru, skim iAgro. So macam mana sebenarnya YB melihat masyarakat di kawasan Kota Damansara tu sendiri, diorang ni bersedia dalam merealisasikan idea yang YB ketengahkan kepada masyarakat setempat? Kita ni program ni banyak kerajaan negeri, bukan pusat tu, pusat banyak, negeri pun banyak. Kadang-kadang pemakluman tentang perkara tu ramai yang tak tahu, terlepas pandang, tak sempat nak tahu pun ada juga. Tak sempat nak tahu. Jadi tugas kami di pusat khidmat ni dalam menyebarluaskan benda tu lah, iAgro. Duit dah ada, nak bagi, itu je. Jadi kami ada network kami sendiri, sistem siar raya kami sendiri. Memanglah Selangor ada Selangor Kini, ATM pun ada dia punya. Kami punya siar raya kami sendiri, itu melalui grup-grup WhatsApp kami. Yang kami hubung mereka, boleh dikatakan setiap hari ada saja information yang kami hebahkan. Tapi untuk program ini sendiri, saya harap selepas ni, terutama khusus bagi penduduk Dun Kota Damansara, Kampung Melayu Subang, Subang Bestari, Kampung Baru Sungai Buloh, Kampung Baru Subang, Subang Perdana dan sekitar, jangan terlepas peluang ni. Kerajaan negeri, kerajaan Selangor yang sentiasa prihatin untuk membantu golongan-golongan petani, peladang, peniaga, usahawan. Duit dah banyak. Betul? Kita memang banyak duit, tapi tak ada orang pula nak minta, nak ambil. Tapi cuma tadi, untuk makluman semua, tadi dah 3 orang datang minta skim hijrah. Saya pun dah sign. Dia sini boleh katakan 2 hari sekali mesti ada orang datang lah. Dan saya pun dah lantik satu orang pegawai saya jaga untuk skim hijrah saja. Alhamdulillah. Jadi khusus saya nak beritahu, khusus bagi penduduk Kota Damansara, Subang Bestari, Kampung Melayu Subang, Subang Perdana, Kampung Melayu Subang, ini semualah sekitar. Jangan segan, jangan malu, hubungilah kami di talian hayat kami, talian hotline kami, WhatsApp kami ke nombor yang saya akan beritahu, nombor hotline kami. Itu pun ada kat belakang. 012-998-7220, boleh dekat sikit. 012-998-7220. Ini nombor hotline kami 24/7. Sila WhatsApp, jangan telefon. WhatsApp. Jangan lupa. Nombor tu adalah untuk khusus bagi penduduk pengundi saya lah. Tempat tinggal saya lah. Ada nombor ni pun sampai ke Sabah Sarawak pun ada, suruh minta hantar beras pun ada. Tapi tak apalah. Yang ini kita cerita pasal hijrah ni. Duit ni banyak, nak bagi kat orang, nak bagi penduduk Kota Damansara ni. Jangan lupa 012-998-7220 ataupun pergi ke talian website kami orang tu, cantikdimasro.com. Bawah ni pun ada, kat bawah ni kan ada. Ni pergilah situ, dapat ke situ, semua boleh dapat, insyaAllah. Kita akan cuba uruskan, kita akan hubungi secepat mungkin kepada penduduk. Jangan lupa mesti pengundi N39 Kota Damansara. Alhamdulillah. Wabi, mungkin yang terakhir, harapan YB ada mungkin harapan YB mungkin macam mana YB lihat 5 tahun akan datang Kota Damansara mungkin menjadi hub ternakan dan tanaman di bandar. Tak mustahil. Saya akan usahakan. Kita ada banyak tanah lapang. Tanah ni nak kata nak buat masjid lah, nak buat
surau lah, nak buat sekolah lah, nak buat terbiar macam tu je. Biar macam tu je. Ni tanah ni boleh kita jadikan tanah minta kebenaran dia orang, kita usahakan. Yang penting ada usaha, ada duit, ada kemahuan, ada kemampuan. Saya nak sangat orang Kota Damansara ni yang betul-betul fikir nak bangunkan. Hijrah dah ada, duit dah ada, hijrah dah ada, kami nak bantu. Jangan salah kerajaan. InsyaAllah datang jumpa kami melalui talian nombor tadi. InsyaAllah kita akan bantu. Okey, baik. Terima kasih YB. Okey, pada Puan Fika mungkin ada sedikit harapan dan hasrat kepada projek yang YB usulkan sebentar tadi. Okey, jadi bagi kami di Zon 3 ni lah besarlah harapan kita ya, agar apa idea ni dapat direalisasikan oleh pemimpin tempatan ni, sebab sepanjang tertubuhnya hijrah ni inilah julung kalinya hijrah ada memperuntukkan khas kepada Parlimen dan juga DUN ni untuk merancang je apa je perancangan yang rasa boleh memberi impak kepada komuniti setempat tu. Jadi insyaAllah kita juga harap pihak pejabat YB dapat sentiasalah bekerjasama dengan cawangan terdekat tu iaitu cawangan Subang untuk sama-sama kita menjayakan projek yang YB kongsikan ni. Dan terima kasih jugalah kita di Zon 3 di Hijrah Selangor ni ucapkan kepada YB sebab semua sedia maklum YB sangat memberi dokumen kita panggil sokongan dan komitmen yang penuh kepada Hijrah Selangor ni tadi. Memang tak pernahlah kita rasa YB ni ketepikan kita, dan saya percaya sebelum ni pun ada sesi-sesi live bersama dengan cawangan Subang tu sendiri dan seterusnya, dan kita harap ukhuwah ni lah, jalinan ni dapat dilaksanakan lebih lagi dengan segala perancangan-perancangan ni dapat direalisasikan. Dan kepada rakyat Selangor di luar sana tu jugalah, jangan lepaskan peluang ni. Kita dah sedia maklum hijrah ada bantuan pinjaman kewangan untuk puan-puan di luar sana. Jadi jangan lepaskan peluang, terus datang ke pejabat-pejabat hijrah yang berhampiran tu. InsyaAllah kami di Hijrah Selangor ni sentiasa committed untuk membantu usahawan-usahawan dalam negeri Selangor tu sendiri. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu saya pada hari ini. Alhamdulillah, saya rasa banyak sangat input yang saya dapat hari ini di atas perkongsian yang disampaikan oleh Puan Fika dan YB Syatiri sendiri. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan Hijrah Selangor petang ini. Terima kasih YB, terima kasih Puan Fika. Saya juga sebagai penutup, saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang sudi bersama dengan kami pada hari ini. Kami di pihak Hijrah Selangor ingin memohon maaf di atas kekhilafan dan apa-apa sahaja kekurangan sepanjang program ini berlangsung. Jangan lupa untuk dapatkan maklumat lanjut Hijrah Selangor di www.hijrahselangor.com, dan jangan lupa hotline YB juga adun N39 YB 012-998-7220. Okey, baik. YB sentiasa meraihkan segala aduan dan cadangan daripada semua rakyat di Kota Damansara. Okey, oleh itu terima kasih saya ucapkan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.